各位同修，大家好。首先，后学感谢天师德、祖师弘慈、师尊师母的大恩大德，三老前人在天之灵的庇佑，前人的苦心栽培，点师的鼓励成全，让我们今天有这个机会在这里互相共同探讨研究。Salam sejahtera umat sedama semuanya. Pertama, Pandita mengucapkan puji syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kewelas asian dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung, Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan Pandita, sehingga Pandita sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. 2022年一个新的开始。Tahun 2022 merupakan awal permulaan tahun yang baru. 也希望我们每一个人呢，在人生的旅程之中也好，在修班道的过程之中也好，都有一个崭新的开始。Baik dalam segi pembinaan dan juga di dalam aktivitas keseharian, Pandita pun berharap kita semuanya memiliki tujuan yang baru. 修道呢，不是呢要让我们来看鲜活的显化是怎么样的。Pembina Tao bukan bertujuan untuk melihat mujizat-mujizat yang diberikan oleh para Buddha, 而是呢要看你自己领悟的多少，你听得懂道理，听得进去，然后回去的去实行去做出来，这个道理才是你的。 Namun sebaliknya, Dharma sejati yang telah kita dapatkan harus kita sendiri yang mendengarkan, kita sendiri yang mencernanya. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita kembalikan ke dalam aktivitas keseharian, kita menerapkan kebenaran-kebenaran sejati, dan kita sendiri yang menghayatinya. 这个实践才是真正的功夫，你做出来，这样子叫做道。 Maka inilah merupakan sebuah ilmu pembinaan diri masing-masing. Bila kita sendiri bisa melaksanakan di dalam keseharian, maka kita benar-benar melaksanakan Tao di dalam keseharian kita. 在《论语》里面有这么一句话：“言中信，行笃进。”这个意思是要我们一个人说话要算数，表现在行动上。 Di dalam kitab论语 ada mengatakan demikian, bila seseorang berkata, maka bukan hanya sekedar berkata saja, tetapi perkataan yang telah diucapkan orang tersebut harus bisa dia lakukan. 有一个老板叫2个工人擦桌子。 Ada seorang pemimpin perusahaan, dia menyuruh dia punya bawahan untuk mengelap meja. 交代这个工人一天要擦3遍。 Lalu berpesan kepada bawahannya ini, satu hari meja tersebut harus dilap sebanyak 3 kali. 那一个星期呢，这个甲他完全照老板说的一天3遍照着做。 Pegawai ini dia mengikuti sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pemimpin perusahaan ini kepada dia. 所以这个桌子每天都很亮很光亮，没有灰尘。 Maka tentunya meja tersebut terlihat sangat bersinar, adalah sangat bersih sekali. 这个乙呢，第一天很好，第二天呢还差不多，第3天呢就敷衍了事了。 Lalu sebaliknya pegawai yang berikutnya lagi. Hari pertama sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Hari kedua sudah ada perubahan. Hari ketiga semakin terlihat tidak baik. 那最后呢就不了了之啊。 结果经过这个考察的结果，当然是留下第一个甲，第二个就不要了。 Maka lama-lama kinerjanya semakin tidak baik. Semakin lama waktu berjalan, tentunya pegawai yang pertama dengan pegawai yang kedua tentu sudah berbeda. Terlihat dari hasil kerja mereka masing-masing. Tentunya pegawai yang pertama akan dipertahankan, pegawai yang kedua tentu sudah tidak diperlukan lagi. 那还有一个例子就是呢，我们如果在其他的国家，有些国家是很讲究这个信用的。那有一个美国留学的博士呢，他就是有一次在坐公车的时候逃票，因为他那个都是自动化的没有人可以看得到你的结果有一次被抓了
这个事情一传开了以后呢，他到处去要找工作，都没有人要他。原因是什么？因为这个忠信，你的信用、你的忠心全部都坏掉了。Tentunya diberikan sebuah contoh penghayatan yang lainnya lagi. Seperti di beberapa negara, mereka ada menentukan sangat harus sekali bisa dipercaya, seperti seorang dokter, di mana dia sedang mau menaiki kendaraan umum. Pada saat dia menaiki kendaraan umum dan dia turun dari kendaraan umum tersebut, ternyata dia tidak membayar. Artinya dia dengan sengaja untuk naik kendaraan umum tersebut secara gratis. Akhirnya, ternyata dia diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab, maka dia pun menjadi sebuah berita yang sangat membuat masyarakat sekitar menjadi sedikit bahan perbincangan. Makanya, dengan demikian, tindakan dari dokter tersebut sehingga membuat dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini merupakan sebuah sifat yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu adalah kepercayaan dan kesetiaan yang bisa Anda berikan dalam masyarakat. 有同修呢这么跟后学讲点恩师，你们要讲的这些道理我全部都懂。 Ada juga umat Dharma pernah berkata kepada Pandita, Pandita, Dharma sejati yang akan Anda sampaikan, saya semuanya sudah tahu dan saya sangat paham. 我也很了解。 Dan saya benar-benar sangat mengetahui jelas memahaminya. 是啊，我们有时候在听道理，每一句的道理我们都知道，但是我们是不是有把每一句的道理都有实践出来呢？ Tentunya, memang tidak sedikit umat sederhana yang memahami kebenaran sejati. Banyak orang yang memahaminya. Tetapi, apakah dari Anda semua benar-benar sudah melakukan Dharma sejati tersebut di dalam kehidupan Anda masing-masing belum? 如果你是想把一句的道理套用在日常生活之中的话，那这样子你就会走得很辛苦。 Bila Dharma sejati yang telah kita dengar, lalu kita gunakan di dalam keseharian kita, tentu itu akan sangat sulit bagi diri kita. 那如果你把它当作是本来就应该做的，我们本来就应该守的，那这样子的感受就又不同了。 Namun bila sebaliknya, bila kita merasakan dan menganggap Dharma sejati tersebut itu merupakan sesuatu hal yang alamiah, di mana sesuatu hal yang harus kita lakukan, maka dengan demikian kita akan lebih bahagia. 因为呢，这个道理是一个理论，跟现实呢或许又会不同。 Dharma sejati bisa dikatakan seperti sebuah teori yang diberikan kepada kita, namun terkadang bisa ada sebuah perbedaan di dalam praktek atau kenyataannya. 所以我们听到的道理是必须经过转化，变成我们一般日常的生活知识，这样你这个道理才有实用性。 Karena diperlukan sebuah proses dari sebuah kebenaran-kebenaran Dharma sejati tersebut diperlukan juga dalam penerapan ke dalam dituangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini akan lebih bermanfaat. 比方来说，我们今天买了一件衣服，衣服如果脏了，我们知道一定要洗。 Bila sebuah kesempatan kita membeli sebuah baju, lalu baju bila sudah kotor tentu kan harus kita cuci. 但是你有了解到这个衣服是要干洗还是湿洗？它洗的方法是要怎么样的吗？ Kita harus lebih memahami lagi baju tersebut apakah sesuai untuk dicuci basah atau cuci kering. Lalu bagaimana cara mencuci baju tersebut? 这些都是很实际的生活常识。 Dan ini merupakan sebuah realita kehidupan yang bisa kita jumpai sehari-hari. 那我们今天如果听到了这些道理，我们知道要善待我们的家人。 Bila kita sudah mendengarkan Dharma ini, tentunya kita harus bisa lebih menyayangi, berbuat lebih baik terhadap keluarga kita. 那问题是你如果回到家里面，看到自己家里的这些亲人做了令你很不愉快的动作或者事情的时候，那时候呢，这个火就一上来了。 Pada saat kita kembali ke rumah masing-masing, lalu kita melihat mungkin keluarga kita di antaranya ada melakukan sesuatu hal yang membuat
amarah kita naik seketika. 当下还会去想到善待家人吗？ Seketika pada saat itu, apakah kita masih bisa berbuat baik kepada keluarga kita atau tidak? 这个就是现实。 Maka ini akan menjadi sebuah kehidupan yang reality. 但是如果在我们要发火的时候，我们能够先去找出我要用什么的方法可以去缓和，那这样子呢叫做实际，我们实际的生活常识。 Bila kita sebelum meluapkan emosi amarah tersebut, kita bisa memikirkan cara atau tidak bagaimana menghadapi permasalahan ini. Bila demikian kita lakukan, maka ini seperti sebuah penerapan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. 有一对夫妻呢，结婚多年，那从来没有争吵过。 Sepasang suami dan istri, mereka sudah menikah untuk sekian waktu yang lama, beberapa tahun, dan mereka tidak pernah bertikai atau bertengkar. 后学问了他们那当你们面对很生气的时候，对方很生气的时候，你们怎么处理？ Wanita pun bertanya kepada mereka, pada saat melihat kekurangan, melakukan sebuah kesalahan, bagaimana Anda menghadapi permasalahan tersebut? 他说：“就出去暂时不要面对，因为面对了一定会怎么样说的话都不好听，会发脾气。所以暂时呢去找下亲戚啦，或者去跟其他的朋友，然后缓和一下时间再来面对。” Mereka pun mengatakan, seketika mereka akan berusaha mencari keluar mungkin saudara atau kerabat mereka agar bisa tidak bertemu sementara. 一个时间，这个气就会消了。 Maka semakin lama beberapa waktu emosi amarah tersebut akan mulai mereda. 这个就是他们自己的生活常识。 Dan ini merupakan salah satu cara gaya hidup dari mereka. 那我们在修办道之中，也要发展出我们属于自己的生活常识。 Namun di dalam kehidupan kita, terlebih pembinaan diri kita, kita juga perlu memerlukan hal demikian. 你修道的这条路才会走得久。 Maka bila cara tersebut bisa kita lakukan, kita dalam menjalankan pembinaan diri akan lebih panjang dan bisa bertahan sampai akhir. 要不然的话，你每天捧着经典，捧着这些道理，结果忘记了怎么样活。 Karena bila kita setiap hari hanya berpegang pada kitab suci dan kita hanya berpedoman pada dharma sejati, tiba-tiba dituangkan di dalam keseharian kita dan kita tidak tahu caranya bagaimana. 圣贤能够说出来的话，那已经是事实，已经是定局的，不能改变的事，所以才会成为经典。 Karena semua hal yang sudah dikatakan, dharma sejati yang sudah dituangkan di dalam kitab suci, itu adalah sesuai dengan kenyataan. 所以这些道理我们听了道理是死的，经典也是死的。 Kitab suci dan dharma sejati yang ada di dalamnya itu hanya sebuah objektif saja. 那我们听的这些道理呢，我们就好像要那个解码一样，那个密码你要把它解开，你才能够活用。 Lalu kita sebagai penggunanya, kita harus bisa ada sedikit fleksibel. Karena seperti sebuah perumpamaan, hal tersebut ada memiliki pin yang harus bisa kita buka. Dan pin itu bisa kita tentukan, baru bisa kita gunakan. 有一个先生他娶了太太，那这个太太呢比较不会处理家务事，所以呢他的母亲就一直抱怨说，娶到这个某什么会都不晓，每行都不晓。 Seorang suami dia memberi istri seorang istri. Dan istrinya ini sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan apapun juga. Baik dari pekerjaan rumah tangga sampai lain-lainnya. Dan akhirnya membuat pihak sang mertua dari pihak lelaki membuat kritik kepada istrinya ini. Seorang istri tetapi tidak bisa melakukan hal apapun juga. Ini adalah istri tipe apa? 结果这个儿子呢
很委婉的跟他的母亲讲说：“我今天娶的是老婆啊，又不是娶个工人。” Lalu sang anak pun mendengar perkataan dari ibunya ini, lalu pun dia berkata kepada ibunya, "Hari ini saya menikah dengan istri saya, tentunya bukan seorang pekerja." 为什么举这个例子？就是希望呢，我们每一个人在相处之间，不要太要求于对方。Kenapa menggunakan sebuah perumpamaan ini? Ini mengingatkan kepada kita semua, kita jangan terlalu menuntut kepada orang lain. 虽然是在学佛修办，但我们还是人。Meskipun kita semua sebagai seorang pembina Tao, tetapi masih harus ingat kita semua masih seorang manusia. 所以在我们人与人之间的相处之道，绝对不要太过要求对方。Tentunya kita belajar bertoleransi kepada sesama umat pembina yang lainnya, kepada semua umat sedharma, saling menghormati. 因为呢，在现实的生活之中，能够改变的只有我们自己。Karena di dalam kehidupan realita, kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita. 如果你一直想要着去改变别人， Bila Anda hanya berpikir ingin merubah orang lain saja, 那是相当辛苦的， tentunya itu menjadi sebuah hal yang menderita 也会有很多的困难。 dan sangat sulit sekali kita lakukan. 各位同修，我们有看过布袋戏吗？ Umat sedharma semuanya, apakah Anda memiliki pengalaman untuk menonton pertunjukan boneka tangan? 你今天要演一出布袋戏的话，你是要前面那个呢，还是后面那个？ Bila hari ini kita mau menampilkan sebuah pertunjukan opera boneka tangan, maka kita mau mulainya menjadi boneka tersebut atau sebagai orang yang menggerakkan boneka tersebut. 当然啦，我们要做后面的那一位。 Ya, tentunya kita akan menjadi orang yang menggerakkan boneka tersebut. 当然，我们不是去操纵别人，我们是要学习把每一个人都能够让他动起来。 Bukannya kita mau mengendalikan semua orang, tetapi dengan adanya diri kita, kita berusaha bisa untuk membantu dan mendukung orang lain untuk mulai bergerak. 而且自己呢，能够有方向的来引导。 Dan bahkan diri kita sendiri memberikan arahan dan memiliki suatu tujuan kepada orang-orang lain. 不是毫无目的的， Bukan tidak ada tanpa tujuan yang tidak jelas. 也不是糊里糊涂的不知道自己在做什么。 Dan juga kita sendiri tidak kebingungan, nggak tahu mau sendiri sedang mengerjakan apa. 结果这样会误导别人。 Maka dengan demikian kita kan akan bisa membuat orang lain menjadi salah bimbing. 我们在工作上有责任为前面的人开路，为后面的人策划，所以不管你在什么位置，你都要守住你的本分。 Kita di dalam segi mungkin pekerjaan, tentu kita mungkin menjadi orang yang berada di depan, membimbing orang yang lain, dan menjadi sebuah pembuka jalan bagi orang lain. Namun tidak peduli peranan Anda sebagai siapapun juga. 在家庭的生活上一样有很多的家庭都可以值得我们去效法、去学习、去体会。 Bahkan di dalam kita berkeluarga, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi inspirasi diri kita masing-masing, bahkan kita sendiri semua masih sedang dalam belajar. 当然，也有一些不是很好的家庭，那我们可能就要把他们成为我们的教训或者是警惕。 Mungkin ada beberapa keluarga yang tidak menjadi panutan yang baik, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi diri kita semua. 所以，不管是跟家人相处，或者跟所有人相处，最重要的是我们自己用什么样的方式与方法。 Tidak peduli kita berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dengan keluarga kita, tetapi yang terpenting adalah cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. 我们人是不能够离开人的，因为我们是人，我们需要做其他人的一面镜子，那别人也可能就成为我们的一面镜子。 Sebagai manusia, kita tidak bisa meninggalkan manusia. Mengapa? Karena kita adalah seorang manusia. Kita bisa menjadi cermin dari orang lain, dan terkadang orang lain juga bisa menjadi cermin bagi diri kita. 我们必须借由这些因缘、环境、事物来成就我们自己。 Diperlukan lingkungan sekitar, juga hal
yang lain-lainnya yang ada di sekeliling kita untuk bisa mendukung diri kita. 所以我们听了很多的道理，如果你没有去转化，把它实践出来的话，那就很枉费了。 Bila Dharma sejati yang banyak sekali telah kita dapatkan, tetapi tidak kita terapkan, kita gunakan di dalam keseharian kita, maka akan sangat disayangkan sekali. 因为这是我们修行最好的一个方法。 Karena itu merupakan salah satu cara pembinaan diri yang terbaik. 知道了，不如去走去做吧。 Bila hanya mengetahui, kurang. Lebih baik kita melakukan dan melaksanakannya. Itu yang terbaik. 希望我们一个新的年度的开始，让我们每一个人都付诸行动。 Pandita berharap di awal tahun yang baru ini kita semua bisa bertindak, kita bisa melakukannya. 也希望我们能够平安健康。 Juga Pandita berharap kita semua bisa aman sentosa dan sehat selalu. 那在这里，如果言语上有冒犯的地方，也请多多包涵，多多见谅。祝福诸位，谢谢大家。 Dalam penyampaian Dharma hari ini, bila ada perkataan yang salah, mohon maaf dari Tuhan Yang Maha Esa dan maklum dari semua umat sedharma semuanya. Terima kasih.